Okey, baik, bernama Radio Stesen Berita Bisnes pilihan anda. Untuk waktu ini kita akan teruskan dengan zon komuniti kita. Kita akan bawakan program Grad TVET, di mana hari ini kita nak bawakan tajuk ni adalah potensi bidang mechanical gas, di mana kita akan bersama dengan alumni IKM Johor Bahru dari yang membawa bidang mechanical gas, iaitu Encik Muhammad Badrul Zaman bin Muhammad Yune, iaitu pengarah urusan DMG Energy Sdn Bhd. Dan kita akan kupaslah lebih lanjut bagaimana beliau sebenarnya dari awal penglibatan dalam bidang mechanical gas sehinggalah beliau menjadi seorang pengarah urusan DMG Energy Sdn Bhd di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Badrul kerana sudi bersama kami di Bernama Radio hari ini. Ya. Okey, Cik Badrul, sebelum kita nak pergi jauh, mungkin Cik Badrul boleh kongsikan sikit mengenai latar belakang Cik Badrul terlebih dahulu. Okey, saya Badrul Zaman bin Muhammad Yune, umur 35 tahun, pada company DMG Energy Sdn Bhd. Bermula syarikat pada tahun 2018 sehingga sekarang. Nature of business, gas piping contractor. Mungkin Encik Badrul nak kongsikan bagaimana Encik Badrul boleh mengetahui bidang TVET ini sewaktu di peringkat sekolah menengah pada awalnya. Untuk makluman, TVET ni saya tak tahu waktu sekolah menengah. Saya dapat info ni waktu saya bekerja. Itu pun daripada Encik Azlan sebagai tenaga. Waktu tu saya bekerja dengan company kontraktor gas lah. Lepas tu saya nampak bidang ni unik sikit lah, sebab dia melibatkan pemasangan pipe gas dan perlu lulusan ataupun endorsement daripada gas company person. Jadi saya tanya dekat Encik Azlan, dia bagi tahu dekat saya tempat yang ada kos ni ialah di IKM Johor Bahru. Jadi saya pun decide untuk sambung belajar lah di IKM Johor Bahru. Jadi pada awalnya Encik Badrul memang dari sekolah menengah pergi masuk ke IKM dulu ke bekerja dahulu? Saya bekerja dahulu. Sebab dulu waktu sekolah, biasalah kan, ibu bapa kita mesti kalau boleh nak anak-anak dia orang masuk universiti. Jadi walaupun saya tak minat dengan kos yang saya ambil, tapi tetap nak masuk universiti. Kan? So sebenarnya di IKM ni adalah kos yang setanding lah dengan DIPT. Jadi pada awalnya Encik Badrul tidaklah meminati bidang mechanical gas ni, tapi apa yang menyebabkan Encik Badrul memilih bidang ini? Okey, waktu saya bekerja dengan kontraktor gas, saya tengok peluang ni macam besar lah dekat market kan. So saya fikir saya kena ada kompeten lah untuk kalau satu hari nanti saya nak buat bisnes sendiri ke, kan, at least ada kompeten. Syarat untuk jadi kontraktor gas ni salah satunya kena ada gas kompeten lah. Jadi sepanjang tempoh pengajian Encik Badrul di IKM itu, berapa lama Encik Badrul sewaktu tempoh pengajian? Tempoh pengajian di IKM tu selama 3 tahun, diploma mechanical gas lah dekat IKM Johor Bahru. Dia 2 tahun setengah tu full time dekat institute. 1 sem 6 bulan tu kita practical dekat industri lah. Dia dekat dengan gas contractor punya line lah. Jadi tidaklah belajar teori semata-mata, pelajar juga diberikan peluang untuk merasai sendiri latihan perandasan selama 6 bulan ya Encik Badrul? Betul, selama 6 bulan ni lah. Jadi dalam tempoh pengajian sepanjang 3 tahun tu, apa pembelajaran yang Encik Badrul boleh kongsikan kepada pendengar? Okey, kalau macam khusus yang saya belajar ni, itu memang fokus pada pepaipan gas lah. Untuk makluman, macam industri gas ni sangat luas lah. Sebab diguna pakai di residential, di komersial dan juga kilang. Okey, sistem pepaipan ni dikawal selia oleh seluruhnya tenaga lah bagi industri domestik dan komersial, dan juga JKKP untuk pemasangan di kilang. Okey, so
bila saya di IKM tu, saya diajar 60% ialah amali. 40% ialah teori lah. Atau kita lebih pada hands on lah. Jadi untuk yang amali tu kita diajar macam mana nak design sistem, macam mana nak pasang di bengkel lah. Sebab dia memang ada tempat belajar yang komplit lah untuk kita pasang pipe tu daripada mula sampailah siap. Dan kita diajar jugalah pemasangan perlu ikut standard yang diguna pakai seperti MS 830, MS 930 yang latest lah. Jadi sepanjang 3 tahun pengajian tu memang semua skala ilmu mengenai mechanical gas Encik Badrul belajar dari situ, dan juga Encik Badrul terapkan dalam bidang perniagaan Encik Badrul sekarang ini. Jadi pada mungkin Encik Badrul ketika itu ya, Encik Badrul, berapa ramai ya pelajar yang memilih bidang mechanical gas ini? Batch saya ada seramai dalam 18 orang. Kebanyakannya pelajar lepasan SPM yang result tak berapa nak okey lah. Saya ni agak lewat sebenarnya sambung belajar dekat sana. Sebab saya dah bekerja dulu kan. Lepas tu bila masuk dekat sana tu umur saya time tu 25 tahun. Dan saya dikenali sebagai orang tua lah dekat adik-adik dekat sana. Yang lain semua muda-muda Encik Badrul. Betul. Mungkin lepas SPM 18 tahun, Encik Badrul salah seorang yang 25 tahun. Betul. Saya ni macam orang tua lah dekat sana kan. Tapi yang menariknya belajar dekat sana tu memang ialah kita diajar daripada asas kan. Amali semua tu so kita lebih faham lah tentang sistem. So bila kita keluar ke industri, sebenarnya produk-produk TVET ni lebih ada high demand lah. Betul. Macam walaupun bukan lepasan universiti, tapi kalau kira nak compare, kalau macam permintaan tu, produk-produk ni TVET ni kita dekat luar ni sebab kita lebih berkemahiran. Berkemahiran. So gaji kita sebenarnya kebanyakannya lah lebih besar daripada graduan universiti lah, walaupun dia orang berpangkat engineer macam tu. Sebenarnya pelajar-pelajar lepasan grad TVET ini juga setanding dengan kemahiran yang mereka ada itu. Memang sebenarnya tidak boleh jugalah kita nak menyamakan, tapi mereka sebenarnya setanding dan boleh berjaya juga ya sebenarnya Encik Badrul. Betul, itu saya sangat setuju lah. Yang kalau boleh kan adik-adik yang ada dekat sekolah sekarang ni cuba set dalam fikiran tu, kalau boleh TVET, IKM semua ni jadi tempat pilihan utama lah. Jangan set nak masuk universiti sahaja atas dasar nak glamour macam kawan-kawan. Sebenarnya ada masa depan yang cerah juga untuk pelajar-pelajar IKM dan juga grade TVET ini. Sebenarnya ada kelebihan yang mereka pendengar tak dapat lihat sebenarnya. Baik, Cik Badrul, lepas daripada pengajian sepanjang 3 tahun itu, bagaimana Cik Badrul memulakan perniagaan pula? Macam mana Cik boleh terdetik nak mulakan perniagaan? Saya actually minat berniaga ni dah lama. Macam di IKM itu waktu saya belajar pun, diorang ada kursus-kursus usahawan, lepas tu dia ada kos-kos dekat luar lah untuk orang kata apa menanam minat berniaga. In fact waktu saya study pun saya dibenarkan berniaga secara sambilan lah di asrama saya berniaga. Char kway teow semua. So dari situ datang minat tau. Dan saya ada cakap dekat partner saya lah waktu dekat sana, satu hari nanti insyaAllah bila habis belajar saya nak buka bisnes sendiri jadi gas contractor. Dan Alhamdulillah sekarang partner saya yang berniaga sama-sama dengan saya jadi salah seorang partner saya lah dalam bisnes saya sekarang ni, dan merupakan orang kuat saya jugalah. Macam tu. Alhamdulillah. Macam dekat Mara ni kan dia orang memang lecturer dia kalau boleh dia nak student-student ni minat untuk berniaga. Sebab bila kita berniaga kita membuka peluang pada orang lain lah untuk mencari rezeki macam tu. Alhamdulillah. Dan kita lihat ya kejayaan Encik Badrul ni bukannya boleh dipandang enteng lah. Daripada seorang pelajar TVET sekarang dah merupakan seorang pengarah urusan
Dan sewaktu, jadi kita lihat juga sepanjang tempoh pengajian 3 tahun itu, selain teori-teori ataupun latihan amali mengenai mechanical gas, ada juga pengajian usahawan ya, Cik Badrul? Betul. Adakah dia belajar secara, macam Cik Badrul kongsikan tadi, ada diberikan ruang untuk berniaga di kawasan hostel dan sebagainya? Ada juga kelas-kelas memang spesifik untuk kelas usahawan? Okey, untuk mata pelajaran memang dia ada mata pelajaran usahawan lah. Yang tu kita kena ambil dan kena lulus. Lepas tu dia ada juga program luar yang MARA organize untuk kita buat dekat hotel. Semua student daripada macam-macam lah, KKTM, IKM, MJII yang bernaung di bawah TVET ni boleh untuk join lah program tu. Jadi di situ ada konsultan yang explain lebih detail pasal perniagaan, macam mana strategi semua. So dekat situ memang dia sangat-sangat membantu lah. Dan memupuk lah semangat saya sampai saya berjaya lah untuk buka perniagaan saya sendirilah. Itulah sedikit lah, bukan senang ya kita nak lihat kita belajar secara teori dan diberi juga kesempatan untuk meniaga, untuk kemudahan jugalah untuk pelajar-pelajar ni untuk membuka perniagaan pada masa akan datang. Okey, baik, untuk pendengar yang baru saja bersama kami menerusi Zone Community, kita bawakan topik hari ini potensi bidang mechanical gas dan kita bersama dengan Cik Muhammad Badrul Zaman bin Muhammad Yunih yang merupakan pengarah urusan DMG Energy Sdn Bhd dan juga beliau juga merupakan alumni IKM Johor Bahru dalam bidang mechanical gas. Okey, Cik Badrul, kita nak kongsikanlah sikit macam mana Cik Badrul ada sedikit tak cabaran sewaktu dalam melakukan perniagaan ini? Cabaran ada dua lah. Satu sebelum saya memulakan perniagaan, dengan satu lagi masa saya memulakan perniagaan lah. Macam cabaran sebelum memulakan perniagaan ni, saya bukan daripada family yang senang. Jadi saya ada kekangan modal lah. Jadi saya nak buka bisnes ni dah lama sebenarnya, tapi saya tak ada modal lah. Lepas tu ada kawan saya, Amirul seorang tu, dia willing to bagi modal lah untuk start bisnes kan. So Alhamdulillah dengan modal yang dia bagi tu, saya berjaya completekan lesson dan mulakan perniagaan saya lah. Cabaran time saya berniaga pula, mula-mula nak start tu memang susah lah. Sebabnya satu, kita company baru, kita belum ada kerja. Lepas tu saya belum ada pekerja. Kerja kecil-kecil yang dapat tu saya total start pada orang. Jadi duit tu dapat sikit-sikit je lah sampai mula-mula set up tu saya tak ada gaji lah selama 5 ke 6 bulan macam tu. Tapi yalah, Alhamdulillah sebab ada isteri yang menyokong di belakang, jadi saya boleh teruskan lah. Sebab saya pernah rasa macam nak quit bisnes ni, nak kerja makan gaji balik. Tapi saya teruskan lah. Alhamdulillah. Jadi bukan mudah ya sebenarnya perjalanan perniagaan Cik Badrul ni. Berapa tahun ya Cik Badrul sudah membuka DMG Energy ni? Saya set up 11 Julai 2018 sampai sekarang dalam 2 tahun lebih lah. Alhamdulillah 2 tahun lebih. Dari dalam situasi pandemik COVID-19 ni bagaimana pula Cik Badrul? Ada tak sedikit cabaran? Adakah anda terkesan juga? Okey, secara jujurnya memang saya amat-amat terkesan lah. Tapi bukan saya seorang lain terkesan. Kawan-kawan lain, peniaga-peniaga lain pun ikut terkesan lah. Macam waktu mula-mula yang MCO itu hari kan, kita memang tak ada kerja tau. Jadi untuk survive saya terpaksa berniaga air tebu, macam tu. Macam dekat office saya tu, macam batang tebu tu lagi banyak pada batang pipe untuk survive lah. Tapi Alhamdulillah, terima kasih juga pada kerajaan sebab ada program subsidi upah. Yang tu memang sangat-sangat membantulah untuk saya yang baru-baru nak mula ni untuk survive. Kita lihat juga alternatif lain lah untuk mencari sumber rezeki tu. Cik Badrul membuat perniagaan untuk menjual air tebu. Diharapkan sedikit sebanyak memang membantulah perniagaan Encik Badrul dan juga kerajaan memberikan sedikit insentif lah kepada usahawan-usahawan yang baru saja bermula ini.
Jadi Cik Badrul ya, kalau kita lihat sepanjang 2 tahun ya Cik Badrul membuat perniagaan di MG ni, apa pencapaian yang Cik Badrul rasakan antara yang terbaik lah nak dikongsikan kepada pendengar? Okey, pencapaian daripada segi projek mungkinlah tak sebanyak orang lain yang lebih sukses daripada saya lah. Tapi yang saya rasa pencapaian yang paling menarik lah yang saya kecapi ialah bermula daripada saya langsung tak ada kerja kan. One man show, terpaksa buat kerja sampai 3-4 pagi, bawa anak-anak pergi office. Sekarang Alhamdulillah pekerja office dah ada. Lepas tu pekerja untuk dekat site pun dah ada. Daripada ada pekerja sekarang dah ada belas-belas orang lah pekerja. Lepas tu daripada segi lesen, macam sebelum ni saya bermula dengan gas contractor kelas D. Lepas tu saya upgrade di gas contractor kelas D. Sekarang gas contractor kelas A lah lesen yang paling besar lah. Dan yang paling saya berpuas hati ialah saya berjaya untuk dapat lesen kontraktor petroleum dengan Jabatan Kesihatan dan Pekerjaan lah. Yang tu susah sikit dah dapat. So tu saya rasa macam bersyukur sangat lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Sebab dengan adanya lesen ni saya boleh main kerja untuk semua industri. Kalau sebenarnya tenaga ni sebelum ni kerja saya dekat residential dengan komersial. Tapi dengan adanya lesen Dodge ni saya boleh pergi ke kilang dan upstream lah. So insyaAllah lah tahun ni ingat nak try untuk go further lah. InsyaAllah. Kita doakan Cik Badrul punya rancangan itu berjaya, insyaAllah. Kita doakan insyaAllah. Cik Badrul, kita lihat juga Cik Badrul kongsikan tadi, Cik Badrul bukanlah berada dari keluarga yang senang, dari keluarga yang kita kira susah juga, dan niat Cik Badrul untuk sambung belajar, untuk ikut apa kata mak ayah tu, kita lihat memang satu niat yang murni lah. Jadi pernah tak terdetik dalam hati Cik Badrul rasa macam give up, ataupun pernah berada di satu kedudukan yang paling bawah, rasa macam nak darah tak nak buat lagi perniagaan ni, nak bekerja lain? Ada tak Cik Badrul? Untuk perniagaan ni betul lah, mula-mula lah macam saya cakap sebelum ada kerja tu kan, macam paperwork semua kena buat. Kadang-kadang pun 3-4 pagi baru tidur, kadang-kadang 3-4 pagi baru start kerja. Nak siapkan paperwork memang sangat-sangat mencabar struggle lah. Cik Badrul. Memang struggle lah. Sebab orang cakap nak buka bisnes, semua orang boleh buka bisnes lah. Tapi nak survive tu susah. Tapi yang saya nampak waktu saya belajar dekat IKM Johor Bahru tu, kita orang bukanlah kata didera tak, tapi cara kita orang dididik dekat sana tu agak apa orang kata, agak keras lah. Contoh kalau kita buat salah, kita didenda kan, angkat paip. Tapi sebenarnya benda-benda tu ialah benda yang paling penting untuk ajar saya jadi lebih kental. Betul. Bila sekarang ni macam tu lah. Walaupun bukannya dibuli ataupun inilah, itu adalah satu pendidikan untuk kita, untuk menjadikan kita lebih kuat di masa akan datang sebenarnya. Okey, sangat menarik cerita. Mungkin Cik Badrul nak kongsikan apa yang paling kenangan manis dan juga kenangan pahit lah sewaktu pengajian Cik Badrul. Sepertinya macam banyak memori yang Cik Badrul nak kongsikan. Okey, waktu saya study di IKM tu, kadang-kadang saya rasa macam frust juga. Sebab kita macam ni tau, sistem dekat sana kita go by batch lah. Maknanya kalau kata satu ataupun dua orang yang buat silap, satu batch kena tau. Saya kira orang yang tua, dikenali sebagai orang tua, tapi didenda sebagai macam orang budak-budak tau. Kita kena jemur tengah panas, kita kena lagi keliling bangunan, kita kena angkat paip, kita kena golek-golek. So macam tak boleh tak terima. Tapi sebenarnya benda tu lah yang menguatkan jati diri saya lah bila saya jadi usahawan. Memang itulah, memang terima kasih lah pada lecturer-lecturer saya, especially Department Gas kan dekat IKM Johor Bahru tu. Itu antara kenangan manis lah yang Cik Badrul tak boleh nak lupakan lah sepanjang tempoh pengajian. Betul. Kita lihat Cik Badrul berusia. Sebab tanpa diorang tu, apalah saya pada hari ini. Betul.
Sebab kalau kita lihat sebenarnya Cik Badrul antara yang berusia ya di kalangan antara pelajar-pelajar di situ. Bagaimana Cik Badrul mengadaptasi dengan mereka? Itu kawan je dengan semua orang ataupun memilih juga sebenarnya ketika itu? Lepas saya dekat sana kawan dengan semua orang lah. Cuma yelah kan bila kita bergaul dengan consider yang adik-adik yang muda-muda ni kadang-kadang kita terikut-ikut lah jadi macam kurang matang tapi sebenarnya itu kenangan paling manis lah. Sepanjang saya belajar saya rasa dekat IKM Johor Bahru tu lah kenangan yang memang tak boleh nak lupa lah. Memang paling manis lah. Kita lihatlah memang seronok lah ketika itu ya, pengajian 3 tahun tu, benda memori yang tak boleh dilupakan oleh Encik Badrul. Okey, baik Encik Badrul, kita nak fokus balik kepada bidang keusahawanan Encik Badrul ni. Mungkin Encik Badrul nak kongsikan sedikit lah kata-kata kepada pendengar yang merasakan apa kelebihan TVET ini sebenarnya. Okey, pada adik-adik ibu bapa yang mendengar tu kan, saya berharaplah lepas ni cuba kita jadikan institut-institut yang di bawah TVET ni sebagai pilihan utama. Sebabnya yang kita tahu kebanyakan tempat-tempat yang disediakan ni fasiliti dia memang lengkap lah. Laras dengan apa yang ada dekat industri. Cumanya bila kita pergi ke industri tu mungkin teknologi tu lebih advance, tapi basically dia memang cukup lah apa yang disediakan di tempat-tempat belajar ni memang cukup. Lepas tu kalau boleh kurangkan rasa macam kena masuk U sebab glamour. Jangan macam tu. Sebabnya kalau kita masuk dekat tempat-tempat yang ada TVET ni, kebanyakannya tempat ni percuma dan diberi allowance lah. Dan macam di IKM, kalau sebelum ni orang dengar IKM ala ni tempat-tempat yang budak-budak tak pandai semua. Sebenarnya ini tempat boleh kata peluang kedua lah. Saya ambil contoh macam diri saya kan. Saya bukan technical background, jadi saya masuk ke IKM ambil course diploma pencernaan gas ni. Lepas tu saya habis belajar, saya dapatlah komputer yang saya nak tu dan saya boleh further study. Sekarang saya tengah buat chemical engineering lah, bachelor dekat UTM. So nak kata macam tu. Jangan rasa bila SPM taklah cantik sangat result tu macam tak ada masa depan. Sebenarnya tak. Tentulah. Itu satu pandangan yang kita patut hapuskan ya sebenarnya. Tak kisahlah. Betul. Result SPM itu tak semestinya akan menentukan masa depan kita di mana sekarang kita ni. Sebab kita pun lihat sekarang ni adik-adik yang akan menduduki peperiksaan SPM sedikit ketinggalan lah, tertangguh, dan sedikit cabaran pandemik COVID-19 ni mungkin sedikit sebanyak melemahkan semangat mereka juga sebenarnya. Tapi Encik Badrul membuktikan kalau dapat keputusan yang tidak baik pun sebenarnya boleh berjaya dan boleh juga menuntut sehingga ijazah sarjana muda yang Encik Badrul sekarang ni sedang lakukan. Ya, betul. Sebab kalau saya berjaya habiskan pengajian saya di UTM tu, saya boleh upgrade lah saya punya kompeten ke level yang lebih tinggi lah, gas engineering supervisor, dan yang paling tinggi ialah gas engineer. Gas engineer ni kita kena ada IR tau, professional engineer, barulah kita layak untuk dapat title gas engineer. Dan gas engineer ni dekat Malaysia ni tak ramai lah, ada berpuluh-puluh orang. Jadi nak kata jangan fikir masuk IKM tu kita tak ada masa depan. Sebenarnya kita boleh berjaya, tapi mungkin jalan tu berliku dan agak lambat, tapi tetap boleh berjaya lah asalkan ada kesungguhan. InsyaAllah. Okey. Cik Badrul, sebelum kita nak berakhir, mungkin sedikitlah Cik Badrul nak kongsikan perancangan dalam tempoh 5 tahun akan datang dalam, tak kisahlah dari segi akademik Cik Badrul sekarang ni dan juga usaha perniagaan Cik Badrul. Okey, daripada segi akademik saya berharap saya boleh habislah tadi saya, sebabnya actually sangat-sangat challenging lah, sebab nak bagi komitmen pada family, pada anak-anak, lepas tu pada perniagaan kan. Sekarang ni pun belajar secara dalam talian Encik Badrul? Betul. Bila belajar dalam talian ni lagilah susahnya kan. Macam itulah. Lepas tu
untuk perniagaan ni matlamat saya lah 5 tahun akan datang. Saya bukan sahaja nak fokus pada gas contractor lah. Saya nak luaskan skop kerja sebab saya dah dapat lesen DOS tu ke upstream. Kalau sebelum ni saya downstream lah. Kalau upstream ni kita lebih luas. Jadi saya nak luaskan ke arah inspection, requalification, corrosion control, macam tu. Dan yang paling penting, saya nak train pekerja-pekerja saya yang mana yang bekerja dengan saya sekarang ni, supaya dia orang ambil pengalaman dan ilmu sebanyak mungkin. Kalau kata satu hari nanti dia orang berminat untuk berniaga, saya boleh sokong lah. Dan last kali saya rasa saya macam nak membantu baliklah bangsa, agama dan negara. Macam tu matlamat saya lah. Itu nilai kita rasakan, itu semangat yang kita perlukan sebenarnya. Mungkin sedikit lah Encik Badrul, ada tak rasa nak bekerjasama balik dengan IKM ke, KKTM ke, dengan institusi ni? Ada. Setelah saya pun memang ada niat lah untuk bekerja sama dengan diorang kan. Jadi kalau macam diorang perlukan industri untuk datang bagi khidmat nasihat kepada adik-adik yang masih belajar, terangkan peluang-peluang pekerjaan dekat luar, peluang-peluang nak berniaga tu, dan lain-lain, saya berbesar hati lah untuk membantu. Macam tu. Okey, baik. Terima kasih Encik Badrul. InsyaAllah kita doakan yang kejayaan Encik Badrul untuk masa akan datang, dan perniagaan Encik Badrul akan berkembang dan semakin inilah kita lihat ke seluruh Malaysia lah, insyaAllah. Mungkin ke peringkat antarabangsa. InsyaAllah. Terima kasih Encik Badrul. Okey, terima kasih. Okey, baik, itu dia tadi kita baru saja bersama dengan Encik Muhammad Badrul Zaman bin Muhammad Yunih yang merupakan pengarah urusan DMG Energy Sdn Bhd, dan beliau juga merupakan alumni IKM Johor Bahru dalam bidang mechanical gas. Dan kita membawakan topik potensi bidang mechanical gas, dan kita lihat ya, Encik Badrul telah membuktikan bahawa walaupun keputusan SPM yang tidak memberangsangkan, kini beliau sudah pun berjaya dalam bidang dan juga minat yang beliau ceburi. Itu sajalah, kita harap sedikit inspirasi untuk pendengar bernama radio.